الحمد لله بجميع المحامد التي حمد بها نفسه وعلمها لخاصة خلقه سيدنا مولانا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خير الحامدين وخير الشاكرين وخير المرسلين وسيد الأولين والآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Puji-pujian selayaknya kepada Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang mana kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kepujian yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutuskan sebaik-baik nabi dan sebaik rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan cahaya kepada seluruh sekalian alam. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو عندك وعلى آله كما هم عندك ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. Ya Allah, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad, ke atas Nabi Muhammad SAW, sebagaimana baginda di sisi Engkau ya Allah, dan juga ke atas ahli keluarga baginda sebagaimana mereka di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, sempitlah sudah urusanku ini, maka bantulah aku ya Rasulullah. أما بعد، الحمد لله على هذا المجلس الكريم وعلى هذا التفخيم الكريم الجسيم، وإنما نريد أن نتقدم بجزيل الشكر لمن يقيم على هذا المجلس ولمن أحب أن يكون على ما كان فيه من صعوبات. Alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula mengucapkan terima kasih kepada besar hormatan pemilik tempat ini dan juga pemilik majlis ini, yang mana sangat bersungguh untuk mengadakan majlis-majlis yang mana lebih teraskan berselawat kepada Nabi Muhammad. وهذا المجلس إنما هو سفير عن محبتكم لآل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا دليل على محبتكم في سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Majlis kamu semua di sini adalah lantaran kerana kecintaan kamu kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, yang mana ia merupakan bukti ataupun dalil kepada kecintaan kamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن لكم كما سبق وذكرنا في هذه البلاد ما يكفيكم من العلماء والأخيار عن غيركم من البلدان. Dan bagi kamu semua pula, seperti mana yang mana aku telah sebutkan sebelum pada majlis sebelum ini, kamu telah pun mencukupi bagi kamu semua adanya guru-guru fiqh, orang alim yang besar di dalam negeri kamu. فلسنا هنا بصفتنا من العلماء، مع أننا لدينا إنجازات عظيمة الشان لمن يدرك هذا من أهل الخصوصية والاختصاص. Dan aku datang pula bukanlah untuk menampilkan keilmuan aku, bukanlah untuk menunjukkan, dan bukanlah untuk kita mendatangkan mengajar ilmu dan sebagainya. Tidak, tetapi kita datang untuk meraihkan, untuk menyebarkan akan kecintaan akan apa yang mana ada di sisi kami, yang mana kami khusus ada pada diri kami. على رأسهم سيدنا الحبيب عمر بن حفيظ والشيخ أبو بكر بن سالم حفظه الله. Dan antara yang mengutuskan kami di sini adalah guru muda kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, وهو من اليمن، وسيدي أحمد بن محمد بن علوي المالكي الحسني وهو من مكة. Yang mana Habib Umar kita makruf mengetahui beliau daripada Hadramaut Yaman, dan juga daripada Abu Yasir Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki, yang mana beliau duduk di Mekah. سيدي عبد الحميد زويتن الذي هو كبير علماء فاس. Dan juga antara guru beliau yang mana mengizinkan beliau datang adalah Sayyidi Ahmad Az-Zuwaiti, yang Abdul Hamid Az-Zuwaiti, yang mana beliau merupakan antara ulama besar di bumi Fars. سيدي مولاي التهامي العلوي كبير علماء الجزائر. Sidi Moulay Tuhami Al-Arabi, yang mana beliau Al-Alawi, yang mana beliau ini merupakan ulama besar di bumi Algeria. وسيدي محمد حمزة الكتاني الإدريسي الحسني، وهو من كبار المحدثين
بالرباط بالمغرب. Dan juga antara guru dia adalah Sidi Hamzah Al-Kintani Al-Idrisi Al-Hasani, yang mana beliau merupakan seorang pakar hadis yang besar. Dia ribat di salah sebuah negeri di Maghrib. ومع هذا إنما هذه السفارة إنما هي سفارة عن محبة أهل البيت ومحبة الأخيار ومحبة أهل هذا الدين، وإنما هو اجتماع لنور النبوة الكامن في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور المحبة الكائن في قلوب محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan perjalanan yang mana kami adakan di sini, kami datang ke sini adalah untuk menyebarkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan untuk kita kerana cintanya orang-orang yang mana berada di negara kita ini, negara kamu ini semua, kepada Nabi Muhammad SAW. Itu saja tujuan untuk membangkitkan kecintaan, cahaya kecintaan yang ada di dalam hati-hati kamu semua kepada Nabi Muhammad dan juga kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. من يمنع مثل هذه المجالس إنما كأنه يمنع الأخ من أخيه والابن من والده والبنت من والدتها والناس من بعضهم يمنعهم من الاجتماع، فما شأن هذا المنع وما حقيقته وما أصله. Dan orang-orang yang mana menegah, melarang kita berkumpul dalam majlis-majlis seperti ini adalah seperti satu orang saudara melarang saudaranya sendiri, seorang kakak melarang adiknya sendiri, ibu melarang anaknya sendiri, dan seumpama itu. Maka apakah hakikat sebenar, apakah keadaan sebenar orang-orang yang melarang ini? Apa cerita dia sebenarnya? ولو كانت حقيقة هذا المنع لها صلة بالعلم وبالتحري وبالتقصي وبالنظر في أحوال من يأتي هذه البلاد الكريمة لأعد لها مجلسا خاص فيه علماء ونظار وفقهاء وعقلاء وأشراف وسادات يتقصون الأمر ويختبرون من يدعي حتى يتبين صاحب الدعوة وصاحب الحال الصادق. Kalaulah majlis itu kita nak tengok orang yang melarang tu apa, kenapa dia larang? Kalau dia larang tu sebab dia nak jaga keamanan, kerana dia sebab dia lihat ini salah, ini sesat, ini tak betul, ini palsu, dan itu macam-macam dakwah-dakwah dia. Kalau itu dan dia semata-mata nak menangkis fitnah, tak nak berlakunya huru-hara kucak-kacir, pasti sudah diadakan majlis yang mana di situ berkumpulnya para ulama, para ahli bait Nabi yang mana ada negara kita, supaya mereka ni boleh meluruskan balik pemahaman yang dibengkokkan oleh orang-orang yang mendatangkan dakwah. Kalau itulah tujuan sebenarnya. ولو كان في دعواهم شيء من الحقيقة لأبرزوها إلى العيان وإلى الشهود ولا استشهدوا، ولو طلبوا شهادات وطلبوا إجازات وطلبوا مقابلات وطلبوا مناظرات للتمحيص في الأمر والخروج بأمر حقيقي صح. وبما أنهم لم يفعلوا ولا أراهم يفعلوا، إنما الأمر مبني على شيء ثاني. Maka kita lihat di situ tak ada pula yang mana datang. Kalau betul-betul nak datang, nak lihat, nak bincang, apa saja kita open. Kita apa mesti diminta apa dalil, apa bukti, ada sijil ke tak, ada izin ke tak untuk lakukan dakwah ini semua. Kita pun sedia untuk orang yang benar, dia nak cari kebenaran, dia akan minta, maka akan dibuktikan. Tetapi sampai sekarang tak ada pula yang mana meminta, tak ada pula yang mana nak jumpa, tak ada pula yang mana yang nak bertanya secara pribadi sendiri. والحسد داء قديم أصله الكبر، وأول من حسد وتكبر هو الشيطان الرجيم. Maka ini semua adalah kerana dengki, penyakit hasad dengki, yang mana dengki itu adalah penyakit pertama. Penyakit pertama yang mana asalnya adalah kerana punca dengki itu adalah takabur, membangga diri, membesar diri. Dan orang pertama dan makhluk pertama yang mana dengki adalah kita dengar adalah daripada iblis. وقد حسدت يهود سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحاولوا قتله وسمه لأنهم كانوا يرون أنهم أحق، فأصل حسدهم كبر، وكانوا يرون أن النبي الذي يأتي في آخر الزمان سيكون منهم،
فلما رأوه من قريش حسدوا. Dan telah pun Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah pun didengki, dihasad oleh orang-orang Yahudi yang duduk di bumi Madinah sebelum itu, di mana ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahir, diutuskan sebagai Rasul akhir zaman, mereka dengki pada Nabi SAW. Mereka tak boleh terima hakikat bahawa Nabi itu diutus daripada kalangan orang Arab, Nabi akhir zaman di kalangan orang Arab dan bukan daripada kalangan orang Yahudi. Maka mereka tak puas hati, mereka dengki, mereka merasa mereka lebih layak, sampai ke tahap mereka berniat, mereka bercadang nak bunuh Nabi, dan mereka berjaya untuk meracun Nabi Muhammad SAW. وهكذا لا يزال الشيطان وأعوانه وأولاده يتوارثون هذا الحسد وهذا الكبر. لذلك آذوا سيدنا آدم ويؤذون من بعده من ذريته ويتربصون بهم الدوائر. فليس المطلوب أبدا هو طلب الحق، لأن للحق بيان وظهور وبياض ومجالس يظهر فيه ويتجلى الحق، ويظهر فيه الباطن ويتجلى. بل المقصود هو الهداية العامية، وهي الراغية العلمية التي تكلم عنها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في عداوة أهل الله وأهل الخير وأهل البيت. Dan kita lihat di sini, senantiasalah berterusanlah syaitan dan anak-anaknya, konco-konconya tak akan putus-putus berdendam daripada zaman ayahanda kita, zaman ayah kita semua, ibu bapa kita semua, Sayyidina Adam dan Siti Hawa, sampailah ke zuriat, sampai ke hari ini. Syaitan dan konco-konconya berterusan akan menghidupkan balik api-api kedengkian ini. Maka kalau bukan kerana dengki, kalau betul-betul nakkan kebenaran, pasti diadakan majlis-majlis perkumpulan yang mana kalau betul-betul nakkan kebenaran, pasti adanya klarifikasi, pasti adanya kita nak cari kebenaran, jumpa satu sama lain, minta penjelasan, minta penerangan, bukannya makin hari makin teruk keadaan. ولو كان الأمر أمرا أمنيا لكم في البلاد من العسكر والشرط ومصالح البحث والنظر ما يكفي، ولا هذا من همهم ومن أمرهم ومن اختصاصهم، وهذا ما يتقاضون رواتب عليهم. إنما ليس الأمر كذلك، فلا يكون الأمر لا دينيا ولا أمنيا ولا حبا في الوطن ولا حبا لحماية أهل الوطن وأهل المحبة في الدين من دجال أو زنديق أو منافق أو داعي أو صاحب مذهب خارج أو عقيدة فاسدة. Tetapi kalaulah dia takut, dia sebarkan cerita macam-macam, dia kerana dia nakkan keamanan pada negara kita, maka tak mencukupi ke adanya intelijen, orang SB lah, special branch, adanya polis, adanya askar yang mana mereka ada jauh teknologi lebih daripada apa yang mana mereka ada. Mereka boleh selidik, mereka ada kekhususan, mereka pakar dalam cari informasi. Tidak akan mencukupi itu sampai ke tahap kamu nak post di sana sini, cakap itu, cakap ini, sampai ke tahap jadi ini bukanlah kerana urusan agama, bukanlah kerana urusan nakkan keamanan, bukanlah kerana urusan nak elakkan kucak-kacir, nak itu ini, tidak, tapi adalah kerana dia ni mendengki, yang mana telah tertipu dengan diri dia sendiri, terikut jejak langkah syaitan, terikut dengan jejak langkah Dajjaliyah. Maka kita lihat di situ, itulah perangai yang dah meresap ke dalam jiwa-jiwa. ولما لم يجدوا من العقلاء من يساندهم ولا من يكلمنا، إنما تمادوا في هذا الطغيان المبين وقطع هذه الدعوة الكريمة. وما يدريكم لعل سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن أحد من أولاده يقابلهم. Maka kami sebut di sini bukanlah nak memanjang-manjangkan cerita, tidak, akan tetapi menjadi satu tanda tanya. Kenapa tidak jumpa sendiri? Aku tidak lari ke mana-mana, kamu nak jumpa mudah. Dan sampai sekarang tidak ada yang mana nak bertemu, tidak ada yang nak berbincang, tidak ada yang mahu nak bercakap apa-apa, bertanya apa-apa. Dan kamu memotong pula jalan dakwah, menghalang itu, menghalang ini, macam-macam perlakuan kamu semua. Dan macam mana kamu tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW redha atau tidak diperlakukan cucu cicit Nabi SAW sebegini? Radhiyallahu an Sidi Abdul Hamid Zuitan, wa huwa kabir ulama Fas, hafidhahu Allah min kulli bas, rahimahullah.
وهو يوما ما كان مع أحد طلابه وهو كان يدرس في القرويين، وقال الطالب أنا أريد أفعل بحث ولكن ما أدري يعني عنوان البحث. قال لك بحث عن سيدنا الحسين. فلما دار الطالب هذا جاب دورة يعني يقولون، بعدين رجع عند الشيخ قال أنا ما أريد البحث عن سيدنا الحسين. قال لا، إنما سيدنا الحسين لا يريدك أن تبحث عنه. Sebagaimana Maula menyebutkan tentang guru beliau sendiri, Sayyid Abdul Hamid Az-Zuwaidi, yang mana pada satu hari beliau sedang mengajar di Masjid Qarawiyin di Morocco, sebuah universiti yang ulung. Kita selalu dengar akan nama universiti ini. Ketika tengah duduk itu, ada satu orang datang, "Wahai Syekh, aku datang nak berbahas dengan kau." Maka Syekh Abdul Hamid Az-Zuwaidi pun tanya, "Kamu nak cerita tentang apa?" Aku nak berbahas dengan kamu tentang urusan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Maka setelah selesai daurah itu semua, setelah cerita itu semua, maka datang orang ni kata tiba-tiba, "Tak apalah, tak jadi nak berbahas pula." Maka tanya kenapa? Maka Sayyidina Abdul Hamid sendiri cakap, bukan kerana engkau tak jadi, kerana Sayyidina Al-Husain sendiri tak berkehendak nak engkau bahas pasal dia. كما يقول ساداتنا أهل الصلاح: لا يزار ولي إلا بإذنه، وإنما كان لا إذن له، فلما لا إذن له صرفه الله عن هذا الأمر، فلعل الله صرف هؤلاء عن هذا الأمر. Sebagaimana yang disebutkan oleh para pendahulu kami di kalangan orang-orang saleh, tidaklah kita dapat menziarahi orang-orang saleh itu melainkan dengan izin daripada mereka sendiri. Kalau mereka tak izinkan kita ziarah mereka, takkan maknanya kita boleh ziarah pada mereka. Jadi sebagaimana orang itu dia tidak dapat bahagian daripada pemberian Allah Ta'ala seperti ini, artinya Allah Ta'ala dah palingkan mereka semua daripada dapat keberkatan, dapat pemberian Allah Ta'ala seperti mana mention. قد ذكر الأستاذ الفاضل صاحب هذا المجلس الكريم في مستهل الكلام أن هذا المجلس يعني مجلس للدراويش ولم يتم بناؤه بعد، وأن نحن في وسط البادية. فأنا أسأله: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوائل في زمن البعثة من الأغنياء أم من الفقراء؟ Kita telah dengar Ustaz kita sahib makan mengatakan kita ni umpama macam orang miskin dengan bangunan tak siapnya, dengan itu dengan ininya. Maka Allah tanya sendiri, adakah kamu sangka, adakah kamu rasa sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu pada awal-awal Nabi kita diutuskan, mereka ni di kalangan orang kaya ke atau orang miskin? وأسأله: هل يعرف أن سيدنا علي دخل يوما وله وعكة يعني له وجع في صدره، وقالت له السيدة فاطمة رضي الله عنها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له: ما بك؟ قال لها: أنا كنت يعني أجلب ماء من البئر بأجرة من البئر، ووجدها ولها وجع في يديها. قال: ما بي؟ قالت: أنا كنت أطحن. وهؤلاء خير رجال ونساء العالمين، وفاطمة سيدة نساء العالمين، وسيدنا علي أمير المؤمنين وصهر النبي الأمين، ومن سادات أهل الجنة من هاشم. فهل من الناس منا من هو مثلهم مرتبة؟ هل نحن نقاربهم في شيء مما صنعوا؟ أبدا، ولكن كانوا دراويش وفقراء. Dan Maula tanya lagi, adakah kamu tahu atau tidak dua orang yang sangat mulia, sangat tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu dan Sayyidatina Fatimah Zahra. Satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang balik ke rumah mengadu sakit dada, sakit tangan. Maka Siti Fatimah tanya, "Wahai Ali, kenapa? Apa cerita kamu ni?" "Aku sakit lenguh tangan dik, kerana aku ni ambil upah tarik air. Tarik air daripada tarik timba air daripada perigi. Tarik air jadi sampai ke tahap penat. Sedangkan ini dua orang ini adalah di kalangan penghulu ahli syurga. Siti Fatimah Zahra adalah Sayyidat Nisa'il Alamin, penghulu wanita seluruh alam. Maka dua orang ini Maula tanya, dekat tak kita ni, sama tak kedudukan kita dengan mereka?
Sama tak kedudukan, adakah sama stabil ataupun kalau tak sama pun dekat tak kedudukan kita dengan mereka? Maka mereka ini zahirnya nampak seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin. حقيقة هذا الأمر هو بما تعطي لا بما تمسك. في القديم عرفتم حاتم الطائي وذو الجفنة وسيدنا هاشم وأكابر أهل الكرم من قبل الإسلام وبعد الإسلام، ورأيتم أنهم كانوا معتبرون إنما كانوا لما ينفقون. واليوم لنا مجلات وصحف نعرف فيها من جمع أكثر عدد من المال، فهو المشهور الذي مسك المال، وزمان كان المشهور هو الذي أنفق المال. سبحانه بدل الأحوال. Dan kemuliaan itu adalah apa yang mana kita berikan, bukan apa yang mana kita tahan. Daripada kita bagi duit, bagi sumbangan dan umpamanya. Jadi kemuliaan jadi seperti orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah SAW diutuskan, seperti Hatim At-Tai, Sayyidina Hashim atau Nabi SAW sendiri. Mereka jadi mulia, mereka jadi orang yang mana orang yang terkenal, bukanlah kerana mereka ni kumpul banyak duit, tak, tapi kerana mereka ni sangat mulia, menjadi mulia kerana sifat pemurah mereka. Mereka lagi banyak memberi. Bahkan kita lihat sekarang dalam majalah kita, dalam surat khabar, di mana-mana media sekalipun, kita boleh baca orang yang hebat itu adalah berapa banyak duit, berapa bilion duit dia kumpulkan. Maka dianggap itu orang-orang yang mulia. Itu salah. هذا وقد جاء رجل من الرجال يسب ويشتم سيدنا الحسن جدنا الأكبر عليه السلام ورضي الله عنه، وجاء لمجلسه وهو له مجلس حافل، وكان يسبه في أذنه كم مرة، وجاء المرة الأولى والثانية والثالثة، ثم انقطع عنه يوما فقال سيدنا الحسن أين الرجل الذي كان يأتينا؟ Dan Maula menceritakan tentang Sayyidina Hasan, Datuk Mulia Maula sendiri. Tentang satu hari ketika Sayyidina Hasan mengadakan satu majlis pada setiap, dan di majlis itu ada orang yang mana ada satu majlis khas, dekat-dekat dengan majlis itu adalah orang mencerca, caci, maki, berkali-kali, tapi tak jawab sikit pun tak. Sayyidina Hasan tak melenting langsung. Sampailah ke satu hari orang ni tak caci, dia diam, dia tak ada. Maka Sayyidina Hasan tanya, mana pergi orang yang mana duk heboh-heboh, duk cakap-cakap tu? Mana dia pergi mana? فلما افتقده طلبه فبحثوا عنه وأتوا به لسيدنا الحسن، فلما رأى سيدنا الحسن قال لماذا انقطعت عني وأنت كنت أراك وأتبرك بطلعتك وأسمع أخبارك، لماذا انقطعت عني؟ Maka Sayyidina Hasan pun dia bagi tahu, fulan dia pergi, dia tak ada kat sini. Maka Sayyidina Hasan pun cari orang ini. Saya orang tanya-tanya, apa macam mana kamu ni semua? Maka orang ni terkejut, kenapa kau cari aku? Kenapa kau sibuk sangat pasal urusan aku? Sedangkan kau tahu aku ni duk caci maki kau. بكى الرجل وقال إنما كان قد جعل لجعل، يعني تخاطروا، يعني جعل هو أن يجعل له مال أن يفعل كذا، وأنا لي بنت وأريد أن أزوجها وما معي مال، فجو جماعة قالوا إن أغضبت سيدنا الحسن نعطيك مال، فأنا سبيتك وأنت ما غضبت. Balik lagi. Sayyidina Hasan sendiri tanya, kenapa kau bercakap itu, kamu cakap ini? Lalu orang ini pun mengatakan, aku menangis. Orang ini pun bila Sayyidina Hasan tanya kenapa dia itu, kenapa ni, Sayyidina Hasan pun orang itu pun menangis. Maka Sayyidina Hasan tanya, kenapa kau menangis? Aku ni ada anak, ada isteri, tapi aku ni diupah oleh orang tertentu, untuk, dan orang ni kata kalau kau boleh buat, kalau boleh buat apa Sayyidina Hasan ni melenting, maka aku akan bagi upah pada kau. Kalau kau buat, kalau tak dapatlah. Maka aku menangis dia kerana itulah aku tak habis-habis mencaci maki kau. فقال له سيدنا الحسن لو أتيتنا أولا بطلبك هذا وبالمال لكنا سلمناك المال، وفرح به سيدنا الحسن ولم يؤاخذه على ما حصل له، وقال له الرجل الله أعلم حيث يضع رسالته، أشهد أنك من بيت النبوة. Maka Sayyidina Hasan pun cakap, kalaulah sebelum kau jumpa dengan orang itu, kau jumpa pada aku dahulu, aku boleh bagi apa yang kau hajatkan, tak ada masalah. Berapa banyak kau nak, aku boleh bagi, tanpa engkau sakiti aku, tanpa itu, tanpa ini, ada keadaan selamat dalam keadaan itu, tak ada masalah.
maka orang ni pun tersentak. Orang ni pun kata, baru sekarang aku tahu memang betul lah, dan aku nak saksi bahawa engkau ini adalah di kalangan ahli bait Nabi Muhammad SAW. هذه هي أخلاق بيت النبوة. هذه هي الأخلاق التي جعلت الناس تحب هذا البيت. فإنما الدم وحده لا يكفي، لا بد البناء عليه بالأخلاق والتشبه بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. Inilah akhlak yang mana ditunjukkan. Ini adalah akhlak orang-orang yang mana mengikuti Nabi SAW. Ini adalah akhlak ahli bait Nabi Muhammad SAW. Kita bukan nak apa cek pasal dan umpamanya, tidak. Tetapi ini dibina atas dasar akhlak, atas dasar baik-baiknya perilaku, dan inilah yang mana ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. وقد جاء لسيدنا علي زين العابدين بن الحسين، جاء في قصة مشابهة رجل يسبه ويشتمه وهو يشتم فيه وهو داخل إلى بيته، فيقول إذا كان عندك زيادة أكملها هنا، أنا أخاف عليك من جيراني يسمعوك فيضربوك. Maka dikisahkan juga dengan kisah yang sama lebih kurang yang berlaku kepada cici Rasulullah Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, itu cici Rasulullah. Pun sama juga ada orang duk caci maki Sayyidina Ali Zainal Abidin ini, sampailah Sayyidina Ali Zainal Abidin nak balik rumah. Kata Sayyidina Ali Zainal bercakap dengan orang ni, ada apa-apa nak cakap tak? Habiskan cepat-cepat. Aku takut bila aku balik rumah, jiran aku dengar pukul kau lah. هذه أخلاق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطلبها والتي تطلبونها. Dan inilah akhlak yang mana ditunjukkan oleh Rasulullah, ditunjukkan oleh ahli bait Rasulullah, yang mana sepatutnya kita semua berpegang teguh, sepatutnya kita semua mengambil dan meniru dan juga mencontohi akan akhlak mulia. وهذه الأخلاق التي نسأل الله عز وجل أن يكتبها في صحائفنا، لأننا غدا سنموت، نموت غدا، بل سنموت الحين، بل سنموت الليلة. فكيف بكم إذا متم ما تريدون أن تجدوا في صحائفكم الخير كل الخير؟ فهذا من تكلم ومن غار ومن حسد ومن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعرفون اسمه هذا الذي سب سيدنا الحسن؟ معروف اسمه؟ من؟ هل ترك التاريخ له أثر؟ هل يعرفه أحد؟ هل يزار في أي مكان؟ وكيف سيدنا الحسن يزار ويعرف ومشتهرة ذريته؟ فحقيقة الأمر أنك بوفاتك وانتقالك إلى الرفيق الأعلى ستأخذ معك صحيفتك التي ملأتها بيدك، فانتبه إلى ما تقول. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan akhlak-akhlak yang mana kita duk dengar dari tadi ini dicatat di dalam catatan-catatan amalan kita. Kerana apa? Kita bukan hidup lama pun, besok kita akan mati. Besok, tak besok, kejap lagi. Tak kejap lagi, malam ni pun kita boleh mati. Dan bila kita mati nanti, dibukakan akan catatan-catatan amalan kita, apa yang ditulis di situ. Adakah kebaikan ataupun keburukan, dan itu yang mana kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kebangkitan kelak. Itu yang mana kita akan bawa depan Allah Subhanahu Wa Taala, catatan-catatan itu semua. Dan jadi janganlah kita ada masuk dalam buku catatan amal kita adanya dengki, adanya hasad, adanya dendam, adanya kebencian. Dan mudah-mudahan kita dapati dalam catatan kita adalah kecintaan, kebaikan, akhlak-akhlak mulia seperti Rasulullah. حقيقة الأمر متعلق بمطلب القلب، فإذا كان مطلب القلب هو صفاء الروح وهو الارتقاء وهو التزكية وهو التربية وهو التحلي وهو التجلي وهو مكارم الأخلاق، فلا يضرنك إن كان داعية ثاني أو ثالث أو رابع، بل لازم تفرح وتقول الحمد لله أن للإسلام سفراء ولآل البيت سفراء وللخير سفراء ولذرية البيت سفراء وللسنة النبوية الشريفة سفراء وللفقه والعلم والحديث والأصول والفروع فقهاء وكبراء وسفراء. إنما هذا الأمر لازم يدخل الفرح على القلب. أما إذا رأيت داعية أو شريف أو سيد أو عالم أو أستاذ مهما كان مستواه من العلم، ما دام لا يدعو الناس إلى ضلالة وما دام لا يدعو الناس إلى بدعة، هذا لا بد منه. لكن إن كان في قلبك شيء ضده أو نفسته منزلته أو شيء حسست بشيء تجاه تلك المنزلة، فأنت لا تطلب الله، إنما تطلب المنزلة، تطلب الحضور في قلوب الناس.
وهذا لا يستقيم في الدعوة أبدا، بل هو ينافي الدعوة أصلا. Bahkan hakikat kepada apa yang mana kita sebutkan sebenarnya tadi adalah terletaknya pada kebersihan hati seorang, kesucian roh seseorang itu. Kerana apa? Dan bahkan kalau kita disakiti, kalau kita orang cerca, orang cakap macam-macam yang tidak yang bukan pada kita ini, itu ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa satu benda yang mana sangat besar. Kenapa semua pihak ada saja yang mana tak kena. Baik itu alim, sayyid, syarif dan umpamanya. Kerana apa? Ini semua boleh membawakan kita dengan Allah, dekat dengan Allah SWT. Sabar kita begitu, kita begini. Akan tetapi kalau kamu ini membenci satu orang yang pendakwah, satu orang sayyid, satu orang syarif, kerana sedangkan dia bukanlah menyampaikan benda yang bid'ah, bukanlah menyampaikan benda yang bukan-bukan, bukanlah menyampaikan benda yang sesat, bukanlah menyampaikan benda yang mana jauh daripada syariat Islam, tetapi dalam hati kamu ada je yang tak puas hati, ada je itu, ada je ini. Kerana apa? Oh, dan dia ni nak famous lah ni, dia ni nak hebat lah tu, dia nak ni macam-macam. Jadi kamu ada sesuatu dalam hati kamu, kamu deki. Bukan kamu ni cari Allah Ta'ala, tetapi kamu ni cari kedudukan, cari agar manusia duduk dalam hati kamu. Kamu ni menang akan hati-hati orang. Itu adalah satu benda yang sangat bahaya. ونحن نتفهم ونعيش ونحب أن في كل دولة يكون من يحترم قوانين الدولة، ويكون من يعظم أمر هذه الدولة، ويكون من يريد الاستقرار والأمان والصلح والخير والصلاح لهذه الدولة. ومن هذا المنطلق فإنه من المنطقي ومن المقبول ومن المفهوم أن يختبر من يأتي من دولة ثانية، وأن ينظر في أمره وأن يسمع منه، ولكن في مجالس الخير بين العلماء والأعيان والصلحاء، ليس عبر مواطن الريبة ومواطن الشكوك دون أسماء أو بأسماء طلبة نكرات لا يعرف لهم شان، بل هذا أمر ينظر فيه بين الأكابر من كل دولة، وهذا الأمر المقبول. وبما أنه لم يقع فنحن لا نشك أن هذا الأمر لم يأتي من العقلاء. Maka kita sebenarnya semua orang, bahkan Maulana sendiri menyebutkan, kita amat menghendaki adanya keamanan, adanya keselamatan di negara kita. Orang-orang yang pihak-pihak berkuasa, baik daripada pihak polis ke umpamanya, yang mana menjaga akan keamanan, ketenteraman, kestabilan, itu kita memang nak sangat-sangat. Tapi kita kata nakkan kestabilan di negara kita, jangan sebut negara orang. Jadi kita kata apa yang ada di negara kita boleh buat bincang dengan ulama, dengan para fuqaha, orang-orang yang mana pakar dalam bab ini semua, dan diadakan perkumpulan yang aman, perkumpulan yang tenang, boleh bincang dengan tenteram. Ini tidak dibincangnya dengan nama, entah nama pun tak tahu nama dia sebenar, dan orang ni tak tahu siapa dia. Benda yang mana sangat-sangat keraguan, banyak syak pada benda ini semua. Entah ya entah tidak. Dan dia pula cerita benda yang mana jauh, bukan dekat depan mata kita, cerita benda jauh dan hanya dengar saja. Bukan dia nampak depan mata dia, dan orangnya pun kita tak tahu siapa. Dia cerita tentang khabaran tentang orang, tapi khabar orang yang bicara itu pun kita tak pernah persoalkan, tapi cara kita boleh percaya. Dan ini tak boleh diterima oleh orang yang bakal. وهذه المحبة وهذه الصلة وهذه الحقيقة التي أرادوا أن يمنعوا منها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في زمنه وكل الأزمنة زمنه، وأرادوا أن يمنعوا منها سيدنا عليا وقتلوه بها، وأرادوا أن يمنعوا بها خيرة خلق الله وقتلوا بها. والحمد لله لا بد أن يكون في الدنيا من القلوب من أهل الخير. فانظروا هذا الأستاذ الكريم إنما نقل مجلسه من وسط المدينة إلى البادية حتى لا يحرم الناس من سر هذه النظرة، من سر هذه المحبة، من سر هذه الصلة، من سر هذه الوراثة النبوية الأحمدية المحمدية التي نطلبها وتطلبونها وترونها فينا ونراها فيكم. فلا أهل البيت بدون محبة، ولا محبة بدون آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوصى بها صلى الله عليه وسلم: من أدبوا أولادكم على محبتي ومحبة آل بيتي وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kalau kita lihat dalam lipatan sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun, dakwah bagi dia ditentang, orang halang dakwah bagi dia. Bahkan kita lihat cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan pun begitu juga.
dakwahnya dihentikan, dicerca, dimaki, bahkan matinya Sayyidina Hasan dibunuh, diracun. Jadi kita tak dapat tidak, kita berada di jalan yang sama, kita berada di kedudukan yang sama, kita dalam keadaan hati yang tenang. Kerana apa? Kita berada dalam keadaan yang sama. Dan alhamdulillah kita syukur pada Allah SWT juga. Kerana apa? Kita lihat kesungguhan Ustaz kita. Kita nak lihat kerana beliau ni bersungguh nak adakan majlis. Pada asalnya di tengah-tengah bandar saya, dekat saja dengan tempat kita sana. Tetapi dibawanya ke tempat-tempat jauh, ke dalam sini sampai ke tengah-tengah hutan ini semua. Kerana apa? Kerana nakkan menampakkan kecintaan kepada Nabi SAW. Yang mana Maula sendiri cakap, kami menampak cinta Nabi SAW pada diri kamu, cinta pada ahli bait Nabi SAW. Dan tidak akan ada cinta melainkan dengan ahli bait, dan tidak akan ada ahli bait melainkan dengan cinta. Bahkan cinta pada ahli bait Nabi adalah perintah Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, ajarkanlah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Kecintaan kepadaku, kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada ahli baitku, ahli keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. هذا وعلى العاقل أن يتدبر الأمر. فهب أن الفقير أعلم أهل الأرض، أن الفقير أعلم أهل الأرض، وليس هناك من يجاري الفقير منزلة علمية في الدقيق والجليل. ولو جلست معكم هنا لساعة، كم ستأخذون من هذا العلم؟ هل تخرجون من هنا بشهادة؟ هل تخرجون من هنا بدكتوراه على ما قولهم؟ ولا مثلا هل تأخذون شهادة تأخذون معكم لبيوتكم؟ لو أعطيتكم كل ما عندي، كم لازم من الوقت؟ يعني حتى المسكين الذي يرى أنه لا بد أن تكون من أكابر العلماء حتى تجلس في هذا المجلس، طيب، ولكن على بعد المسافة وعلى قلة الوقت، كم يسع قلوبكم وصدوركم وعقولكم أن تعقلوا من كلامي؟ يعني انظروا إلى المنطق الفاسد الذي يمشي به الناس. الحقيقة أننا أتينا وأتيتم لسر النظرة ولسر الصلة ولسر المحبة، وأن نذكر كل واحد يذكر الثاني بالله عز وجل وبأيام الله عز وجل وبسيرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أهل بيته من الأخيار وسيرة ذوي الأنوار من أهل وراثة الأسرار. هذا هو المقصد السمي والكلام العالي. أما لم تأتوا لتأخذوا الفقه، معكم فقهاء، ونسمع على نفس الفقه أصلا، فأنتم شوافع ونحن مالكية. Bahkan Maula menyebutkan, aku ni Maula sebutlah, aku ni tidak ada apa-apa, banyak manalah, tara manalah ilmu yang mana aku boleh curahkan kepada kamu semua dalam tempoh waktu yang sekejap. Ada dekat sini seminggu, kemudian dekat malam majlis ni berapa, nak kata berapa jam pun tidak. Ada yang dengar tu, nak kata berjam pun tidak. Berapa banyak ilmu yang aku boleh, yang hatta kalau aku boleh keluarkan semua yang aku ada pada kamu semua malam ni, boleh dapat sijil tak? Boleh dapat PhD tak? Boleh dapat master tak? Boleh tak kamu gantung kat rumah kamu sijil-sijil, malam ni dapat sijil daripada mak? Tak boleh. Tak ada apa-apa. Tetapi kita hendak pada majlis-majlis begini adalah untuk kita ni dapat kita tenangkan hati kita dan melancarkan pemikiran kita. Sebagaimana ada dengan orang fasik, mereka pun tak cakap panjang, mereka pun cakap sikit-sikit, beberapa perenggan lah sangat. Mereka cakap mereka itu, tetapi boleh meracunkan otak kita, pemikiran kita. Ini adalah satu benda yang mana sangat pelik. Bahkan nak buat apa, aku nak ajarkan kamu fiqah, nak bawa mengajar kamu, sedangkan kamu ada guru fiqah kamu sendiri, pada ustaz kita. Dan kalau nak mengajarkan fiqah pun, aku mazhab lain, Maula kita mazhab Maliki dan kita mazhab Syafi'i. Jadi apa kena-mengena? الحمد لله رب العالمين. هذا الفهم وهذا الفتح وهذه النظرة التي ذكرها أخي الأستاذ إنما هي السر في هذا الحضور. كان سيدنا الحبيب عمر وهو من هو قام في الفقه وجلالة القدر ورواية الحديث وتفسير القرآن. هل هو يفسر القرآن في الخطب العامة؟ هل هو يعطي فقه في الخطب العامة أو يفسر الحديث؟ لا، بل هي نظرات وهي كرامات وهي صلات روحانيات بين القلوب، بين أهل المحبة. وهذه النظرة هي التي طلب بها الصحابة الفتوحات. لما كانوا يستفتحون الصحابة كانوا يأتون ويقولون من نظر إلى رسول الله؟ يقول جماعة نظرنا، يحطونا في الوسط. ليش ما يقولون من هو أقوى جسدا ومن هو أمرس في الحرب وتمرس الحروب؟ يقولون من نظر إلى رسول الله فقط.
فسر النظرة كان سبب الفتح ولم تكن قوة الجسد. Maka kami datang di sini adalah untuk membawa sir, bawa apa keberkatan, bawa rahsia yang mana ada pada diri kami daripada kecintaan yang kami ada pada kamu semua. Maka kita lihat dia datangkan majlis kita di sini, sebagaimana Ustaz kita pun tahu. Kita tengok pada Habib Umar kita. Habib Umar kita tahu beliau ni alim, beliau macam mana tafsirnya, ilmu hadis, ilmu fiqh, macam pelbagai cabang ilmu beliau menguasainya. Tapi ketika beliau bercakap depan manusia, berdakwah, ada tak beliau cerita tentang tafsir Al-Quran ke, tentang ilmu, tentang, tidak ada, tak banyak. Tetapi berapa banyak orang boleh berubah, hati mereka ni terpancar dengan cahaya. Berapa banyak orang jadi baik. Berapa banyak, kerana apa? Kerana melihat pada Habib Umar sendiri. Kerana adanya rahsia pada rahsia dalam cahaya saja cahaya sir yang mana ada dalam hati Habib Umar disampaikan kerana kecintaan, kerana itu, kerana ini. Dan kita lihat bahkan ketika dahulu zaman Rasulullah SAW, zaman setelah zaman Rasulullah SAW, para sahabat mereka ni mendahulukan bukanlah orang yang mana kuat jasadnya, tak, tapi didahulukan kepada siapa? Dia tanya, siapa di kalangan kamu yang pernah lihat Rasulullah SAW? Ini mereka cara mengutamakan para sahabat. Di situ adanya orang-orang yang mana tak pernah lihat Rasulullah. Oh, aku pernah lihat Rasulullah. Maka orang ini dikedepankan. Tapi tidak tanya pula siapa paling sado, siapa paling tough, siapa paling itu, siapa paling tidak ditanya seperti itu. Ditanya kerana apa? Asbabul futuh, asbab pembukaan hati, pembukaan jiwa kita adalah dengan asbab nazarah, penglihatan kita. Maka kerana itu yang mana kita kehendaki untuk bawa pada majlis seperti ini. نشهد مرة كنا في مجلس سيدي الحبيب زين بن سميد في بن سميد صاحب الرابطة العلوية ليس المفتي، وكان معنا سيدنا الحبيب عمر وكان المتكلم وقال بل كنا معه، لم يكن معنا، نحن كنا مع سيدنا الحبيب عمر، وقال لعل المجلس الواحد من هذه المجالس يفيد المرء لمدة 30 سنة. مجلس واحد من التذكير يكون يحصل له فيه من الفتح ومن الفهم من الأنوار الربانية ومن حقيقة الوراثة النبوية عن وارث محمد صحيح كسيدي الحبيب، يكون له 30 سنة من الاستقامة، 30 سنة من الهداية، كسيدنا من الكرامة. Bahkan Maula menceritakan tentang ketika beliau bersama dengan Habib Zain bin Sumaid, sahib Rabitah Alawiyah yang baru meninggal di Kuwait, bukan Habib Zain Madinah lah. Dan juga ketika beliau dengan Habib Umar sendiri, mereka mengatakan apa dia? Majlis sebegini, kamu duduk sekejap, kamu dengar, dapat tenangkan hati, dapat terima apa nazarah, dapat itu lebih afdal, lebih utama, lebih berkesan pada hati kita daripada 30 tahun kita belajar, 30 tahun kita istiqamah, 30 tahun kita beramal dengan majlis-majlis sebegini. Itu rahsia mana diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna al-karamah لا تحصل إلا بالاستقامة، جعلنا والله وإياكم من أهل الاستقامة يا كريم. وإن هذا الفتح الرباني الذي كان يحصل لأوائل الصحابة كان يحصل بعدهم للتابعين، فكان يقال من نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان بعدهم في زمن التابعين يقال احضروا من نظر إلى من نظر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصفة هذه النظرة التي تطلبون صفة واردة واجبة في كل آل البيت، لأن كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رأوا والدهم أو رأوا والدتهم أو على غالبهم، فلهم الصلة والنظرة إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهي النظرة أيضا لأهل العلم، وخاصة أهل العلم الحديث النبوي الشريف، يروون عمن روى عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى الغالب من روى نظر. فهذه النظرة التي ذكرها أخي الأستاذ وهي التي نؤكد عليها اليوم، فهذه الأسرار المتعلقة بالنظرة، ومن أراد أن يقطع هذه النظرة قطعه الله. Dan adalah hakikat karamah itu, sebesar-besar karamah adalah istiqamah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala catatkan kita di kalangan ahli istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan kita lihat setelah daripada zaman sahabah, yang mana mereka ni mendahulukan siapa yang mana boleh lihat, siapa yang mana pernah lihat Rasulullah, adanya orang-orang para tabi'in yang mana datang setelah Rasulullah SAW, mereka tanya siapa yang pernah lihat orang yang pernah lihat Rasulullah. Itu zaman tabi'in. Dan setelah zaman itu, zaman beransur zaman seterusnya, ditanya pula
Siapa orang yang pernah melihat orang yang pernah lihat Rasulullah SAW? Oh dikit-dikit lah senang cerita. Fulan tengok fulan sampai Rasulullah SAW. Dan itu dengan asbab melihat sahaja, dengan asbab lihat kepada orang yang pernah lihat. Dan itu subhanallah akan datangkan sir, akan datangkan cahaya, akan datangkan satu benda yang mana sangat besar. Dan ini bukan sekadar pada bab kita dapatkan sir, itu semua tak. Bahkan dalam bab ilmu, dalam bab hadis, ilmu hadis, kita baca an fulan, diriwayatkan daripada fulan, wa haddatsana fulan, sekian sampai Rasulullah SAW. Dan ini khusus, terdapat khusus pada ahli bait Nabi SAW, yang mana mereka ni lihat orang yang mana pernah lihat Rasulullah. Siapa dia? Ayah mereka sendiri melihat sampailah pada datuk mereka Rasulullah SAW. Dan kita boleh lihat pada ustaz kita, lihat pada guru, maka sir yang ada di tempat di sini. Dan siapa yang mana nak putuskan sambungan nazarah ini, sambungan kita lihat satu sama lain, mudah-mudahan Allah Ta'ala putus dan potongkan dia. وقد قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قبل ما نأتيكم قد فتح الله علينا بزيارة كريمة لأحد أهل الولاية والصلاح بهذا البلد، اسمه سيدي عبد الحميد، ويسمونه عندكم باسومي. هذا رجل فاضل رباني سمعنا عليه الخير الكثير وأهدانا كتبا جليلة كتبها وخطها بنفسه. طيب، في الوقت الذي جلسنا عنده كم سمعنا من الفقه والحديث والتفاسير؟ لا شيء. كم سمعنا من الكلام؟ القليل. كم وقت الدعاء؟ القليل. الباقي كله كان نظرة. جئنا من آخر الدنيا لآخر الدنيا، من أقصى بلاد الإسلام في الغرب وهي المغرب، وأنتم مع أندونيسيا أقصى بلاد الإسلام في الشرق. لننظر إلى الرجل ونسمع منه ولو الكلمة والكلمتين. فكان يفتح على الرجل بالآية والآيتين والحديث والحديثين في زمن الأول، لما كانت الآية لها القوة في قلوب من يتلقى الوحي الرباني. Malam menyebutkan tentang pentingnya tentang bab nazarah ini, memandang pada orang-orang saleh. Malam yang memetik akan ayat apa firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Ta'ala dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang as-sadiqin, para wali Allah, orang-orang saleh, orang masyarakat dekat Allah Ta'ala. Bahkan lebih tinggi, orang sadiqin lebih tinggi. Dan Maula menyebutkan sebelum kami sampai ke tempat kamu ini pada petang tadi, kami telah menziarahi salah seorang wali min awliyaillah, yang mana nama beliau adalah Syekh Abdul Hamid, yang mana makruf kita Pak Sumit lah. Maula dapat ziarah Pak Sumit pada petang tadi. Maula menyebutkan berapa banyaklah ilmu fiqah yang mana Pak Sumit tumpahkan. Ilmu ini berapa banyak mana? Tak ada, sangat sekejap. Saya pun berada tak kira, kurang daripada 1 jam kita berada di situ. Berapa banyak waktu doa pun sangat sekejap. Tapi aku dapat melihat pada Pak Sumit, dan di situ aku dapat satu pembelajaran daripada Allah SWT. Dan aku datang daripada penghujung dunia ke penghujung dunia. Pasal apa? Kita dengan Maghrib ini memang hujung ke hujung, hujung ke hujung. Maghrib ini di bumi Afrika sana, jauh di sana. Aku capai ke sini, ke bumi Malaysia dan Indonesia sini, hanya semata-mata untuk melihat pada seorang wali min Allah, Pak Sumit, yang mana kita yang mana beliau pun mendengar macam-macam kebaikan ada pada Pak Sumit ni. Tak cakap banyak, tak itu doa dan kemudian dah balik, itu saja. Tapi disitulah kebiasaan yang boleh memberikan, boleh memancarkan kefahaman lebih daripada beberapa banyak ayat, walaupun hanya memberikan kefahaman 1-2 ayat ataupun 1-2 hadis saja. ونظير هذا ومثاله لمن كان متمرسا للحديث النبوي الشريف وللسنة النبوية الشريفة، إنما يرى ويقف على الكثير من هذا، فيقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مجلسه ودخل علينا صحابي وسأل كذا، ودخل علينا بدوي أعرابي يعني وسأل كذا، ودخل أعرابي. كم سؤال في الشريعة سأله أعرابي دخل في لحظة ثم خرج إلى باديته، أو جلس أياما في المدينة ثم خرج إلى باديته. طيب، في هذه الأيام هل حفظ فيها القرآن كله؟ هل سمع الحديث بمجمله؟ والكتاب الواحد في الحديث فيه الآلاف، صحيح مسلم فيه 4000، سيدنا البخاري له 7000 بالمكرر، 2000 وشوي بلا مكرر.
انظروا إلى التقي أو المتقي الهندي في حديثه 46,000. هل فينا من يحفظ 46,000؟ يعني جلس في نظرة إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى الأخيار من أهل بيته ومن أهل صحابته الكرام، وأخذ من تلك النظرة ما يرجع به لبلده بزيادة من الأنوار والأسرار والبركات والكرامات. فهذا السر النظرة سر عظيم، جزا الله أخي الأستاذ أن ذكره، أنه سر عظيم عند أهل الله. سر النظرة سر عظيم، فنظرة الرضا من ولي صالح نظرة عظيمة لها فوائدها في الدنيا والأخرى إن شاء الله. Dan kita lihat bahkan para sahabat yang mana mereka ni semua lihat, mereka datang jumpa dengan Rasulullah SAW sendiri, mereka bukanlah tanya macam-macam soalan dengan semua hadis, tak ada. Bahkan ada orang-orang Arab Badui, orang pedalaman lah, orang-orang Arab Badui, mereka tanya dengan Rasulullah, jumpa Rasulullah, tanya satu dua soalan, balik. Ataupun mungkin duduk sekejap dekat Madinah, satu hari 2 hari, kemudian balik ke tempat dia pergi tempat duduk dia lah. Tetapi berapa banyak mereka, adakah mereka semua penghafal Al-Quran? Tak banyak para sahabat. Bahkan mustahil mereka semua penghafal Al-Quran. Dan mustahil juga mereka ni, dan dahulu mana ada Sahih Bukhari ke Sahih Muslim. Tidak, mereka apa yang mana mereka datang pada Rasulullah, apa yang mereka dengar itu mereka hafalkan, itu mereka bawa balik. Tapi yang mereka bawa balik itu jauh lebih besar daripada hafalan-hafalan, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Ada tak di kalangan kita yang mana menghafal Al-Quran full? Ada mungkin 2-3 orang, mungkin ramai juga di sini yang mana menghafal hadis bahkan puluhan ribu, ratusan ribu ada. Pun tidak juga. Tetapi apa yang kita lihat, sir rahsia Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala letakkan asbab daripada kita melihat pada orang-orang salih, pada orang-orang yang mana betul-betul kita melihat dengan ikhlas, kita melihat dengan benar, kita melihat dengan jujur hati kita, yang mana kita bawa balik sebagai para sahabat bawa balik datangnya nur, cahaya Allah SWT yang sangat besar memancar, datangnya karamah, kemuliaan, datangnya macam-macam, kerana duduk dengan Rasulullah sekejap, duduk dengan ahlillah, maka akan menghasilkan sesuatu benda yang mana jauh lebih mahal daripada benda yang mana kita dengar 1 jam saja. وهذه النظرة قد يكون لها أسرار وقد يكون لها أنوار. فالفقير هو المتكلم في هذا المجلس الكريم، بل لا يستبعد، بل هو من الوارد أن يكون أحد الأولياء الصالحين في هذا المجلس هو من يمدنا بالكلام، هو من يمدنا بالفكرة، وهو من يمدنا بهذه النظرة. فلا يعتبرن أحدكم أن له شيء من العلم أو له شيء من الحديث أو من الفقه أو من الزيادة لأنه لبس عمامة أو لبس جبة أو وضع إزارا أو رداء. إنما القضية في التواضع القلبي والسجود القلبي، لأن للقلب سجود إن سجد به لا يرتفع بعده أبدا. فهذا الحقيقة التواضع، حقيقة السجود، جعلنا الله وإياكم من الأخيار ذوي الأنوار والبركة والأسرار. Bahkan Maula sendiri menyebutkan, aku cakap ini bukanlah kerana aku ni adalah orang yang memancarkan sir untuk menumpahkan barakah. Tidak, bahkan semuanya datang ni daripada kamu semua yang mana duduk di sini. Itu yang mana aku kehendaki, itu yang mana aku nak kumpul, nak dapatkan pandangan daripada kamu semua, nak dapatkan apa barakah daripada tempat-tempat yang mulia, daripada orang-orang yang mulia. Walaupun bukanlah aku nak menunjukkan, bukanlah dan maka jangan kamu kata kamu ni tidak ada apa-apa. Adanya satu benda besar dalam hati kamu, tetapi bukanlah yang besar itu kerana pandai bercakap, berserban, berjubah, pakai rida, pakai izar dan umpamanya. Tidak, tetapi yang penting adalah tawadhu yang mana ada dalam hati kita. Hakikat tawadhu, merendah diri, adalah ketika hati kita ni sujud. Ketika kita sujud, hati kita pun tetap sujud pada Allah SWT, bukan pada diri kita. Kita sujud pada Allah SWT. Bila badan kita bangkit duduk antara dua sujud, hati kita tetap sujud. Dan itulah hakikat tawadhu, itulah hakikat sujud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita hakikat sujud dan tawadhu ini. يا الله يا كريم يا عزيز وهاب اللهم اصلح الحال والمآل بجاه النبي الآل وفي مقامات بجاه سيد الكائنات واصلحنا واصلح بنا واجعلنا من المصلحين الصالحين الأخيار المباركين.
ذوي الزيادة والكرامة والأسرار، واجعلنا من ورثة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في النسب والنسب والبركة والعلم والولاية والصلاح بجاه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد أهل الصلاح. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، واجعل الخيرات تفيض على هذا البلد. يا أكرم الأكرمين، من جاء بنا إلى هذه المناطق اللهم اجعلها أهل تقوى وأهل صلاح وأهل التشبث وأهل سنة نبوية شريفة بعيدة عن كل زيغ وعلى كل اعتقاد فاسد، واجعل فيهم القلوب النقية الطاهرة الكريمة. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، بجاه سيدنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في كل حين، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ونحن معهم فيهم، وسيدنا أمير المؤمنين يا أكرم الأكرمين، وأن يجعلنا من خواص سيدنا المهدي وقرب الزمان، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas kekurangan dan kejadian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram